Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini cikgu dapat menyambung perkongsian mengenai ilmu cikgu dalam fizik tingkatan 5, iaitu dalam bab yang ketiga, keelektromagnetan. Subtopik 3.2, memahami daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. So, apa yang cuba kita dapat daripada video pada kali ini adalah kita nak hurai apa yang akan berlaku pada suatu konduktor pembawa arus dalam satu medan magnet. Kemudian kita nak lukis corak medan magnet dalam konduktor pembawa arus. Kemudian kita nak menerangkan bagaimana konduktor pembawa arus dalam medan magnet mengalami daya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud daya yang bertindak ke atas konduktor pada pembawa arus dalam suatu medan magnet. Seterusnya menghurai bagaimana gegelung pembawa arus dalam medan magnet mengalami daya putaran. Seterusnya iaitu fokus dalam motor arus terus. Kemudian menghurai bagaimana suatu motor arus terus bekerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan putaran suatu motor elektrik. So, bahan-bahan yang cikgu gunakan pada kali ini adalah koleksi video yang cikgu ada, yang cikgu download daripada YouTube, di mana sumber utamanya adalah daripada EDWeb TV lah. Jadi saksikanlah video yang cikgu sediakan ini. Salam sejahtera semua, saya Nadia. Hari ini kita akan bincangkan topik yang dipanggil daya ke atas konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet. Medan magnet adalah kawasan di mana ada daya magnet bertindak. Ada dua jenis medan magnet yang akan kita tumpukan di sini. Satu, medan magnet yang terhasil disebabkan arus yang mengalir dalam suatu konduktor lurus. Dan dua, medan magnet yang terhasil daripada sebuah magnet kekal. Mari kita mengkaji apakah yang akan berlaku jika suatu konduktor pembawa arus diletakkan di antara medan magnet sebuah magnet kekal. Untuk mengetahui jawapannya, mari kita lihat visual ini. Suatu dawai konduktor pembawa arus elektrik menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Jika konduktor pembawa arus elektrik diletak dalam satu medan magnet, suatu daya akan bertindak ke atas konduktor tersebut. Akibatnya, dawai konduktor tersebut tertolak ke atas. Arah daya yang bertindak boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Ibu jari menunjukkan arah daya, jari telunjuk arah medan magnet dan jari tengah arah arus. Tips, ketika menggunakan petua tersebut, pastikan ketiga-tiga jari tersebut berserenjang antara satu sama lain. Sebagai contoh berdasar gambar ini, dengan menggunakan petua Fleming tangan kiri, konduktor tersebut akan mengalami daya yang menolaknya ke atas. Bagaimanakah daya tersebut boleh terhasil? Daya pada konduktor pembawa arus dalam suatu medan magnet boleh terhasil disebabkan hasil gabungan dua medan magnet, iaitu medan magnet daripada arus elektrik dan medan magnet daripada magnet kekal. Apabila kedua-dua medan magnet ini bergabung, ia menghasilkan medan magnet paduan yang dikenali sebagai medan lastik. Medan lastik ini tidak seragam, yang mana pada bahagian atas kekuatan medan magnetnya lebih kuat daripada bahagian bawah. Akibatnya, suatu daya paduan akan terhasil menghala ke bawah. Kita telah membincangkan bagaimana daya terhasil daripada gabungan dua medan magnet. Sekarang, mari kita mengkaji faktor-faktor yang meningkatkan magnitud daya yang terhasil. Faktor-faktor tersebut ialah: 1. Jumlah arus yang mengalir pada konduktor. Semakin tinggi arus, semakin kuat daya yang terhasil. Dan 2. Kekuatan medan magnet kekal yang digunakan.
Semakin kuat medan magnet yang diguna, semakin kuat daya yang terhasil. Apa akan terjadi kalau sebuah gegelung pembawa arus diletakkan dalam medan magnet? Untuk tujuan ini, mula-mula kita perlukan sebuah gegelung seperti di rajah ini. Kemudian, kita letakkan ia di antara medan magnet sebuah magnet kekal dan dibiarkan arus mengalir sepanjang gegelung tersebut. Kelihatan arus sedang mengalir dari A ke B dan C ke D. Dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming, di sebelah sisi AB, daya terhasil akan bertindak ke arah bawah. Manakala di sisi CD, daya terhasil bertindak ke arah atas. Kedua-dua daya yang bertindak pada arah bertentangan antara satu sama lain ini akan menghasilkan kesan putaran ke atas gegelung tersebut. Jika kita menambah commutator dan berus karbon di litar bahagian luar gegelung tersebut, maka kita telah mengubahnya menjadi motor arus terus. Motor arus terus menggunakan konsep kesan putaran yang kita bincangkan sebentar tadi. Sekarang, mari kita lihat strukturnya. Rajah berikut menunjukkan struktur sebuah motor arus terus. Commutator tersebut akan berubah posisi dan bersentuh dengan berus karbon ketika ia berputar. Oleh itu, arus pada gegelung akan sentiasa berubah arah setiap kali separuh putaran. Berus karbon berfungsi sebagai penyambung litar dengan gegelung supaya arus boleh mengalir dalam gegelung. Bagaimanakah motor arus terus berfungsi? Apabila arus terus mengalir melalui gegelung, daya ke atas bertindak pada sisi AB dan satu daya ke bawah bertindak pada sisi CD. Daya putaran menyebabkan gegelung itu berputar mengikut arah jam. Apabila ia berputar ke kedudukan menegak, pengaliran arus melaluinya akan terputus seketika. Ini kerana pada kedudukan ini, berus karbon tidak menyentuh commutator. Gegelung terus berputar mengikut arah jam kerana inersianya. Putaran gegelung berterusan sehingga sisi AB dan CD bertukar kedudukan. Ini menyebabkan kedudukan commutator juga turut bertukar. Arah arus yang mengalir melalui sisi AB dan CD juga berubah. Dengan arah arus disongsangkan pada sisi AB dan CD, kedua-dua arah daya yang bertindak masih lagi sama seperti yang awal, maka gegelung akan terus berputar pada arah yang sama. Tips: konsep yang diguna pakai pada motor ini boleh diaplikasikan ke atas pemusing roda dalam kereta mainan kawalan jauh. Sekarang, mari kita cuba soalan-soalan berikut. Soalan 1. Gambar rajah menunjukkan suatu konduktor pembawa arus yang diletak di antara medan magnet. Labelkan arah daya yang dikenakan ke atas konduktor tersebut jika arus elektrik mengalir dari A ke B. Tips: guna petua tangan kiri Fleming. Arah daya adalah ke bawah. Soalan 2. Gambar rajah menunjukkan sebuah motor arus terus. Nyatakan faktor-faktor yang membolehkan motor itu berpusing dengan lebih laju. Jawapan: 1. Tingkatkan nilai arus yang mengalir. 2. Tingkatkan kekuatan medan magnet. 3. Tambah bilangan gegelung. 4. Kurangkan diameter wayar gegelung untuk mengurangkan rintangan. Mari kita imbas kembali fakta penting untuk perbincangan hari ini. Apabila suatu konduktor pembawa arus diletakkan dalam medan magnet, suatu daya paduan akan bertindak ke atas konduktor tersebut. Arah daya ini boleh ditentukan dengan mengguna petua tangan kiri Fleming. Apabila sebuah gegelung pembawa arus diletakkan di dalam medan magnet, dua daya yang bertentangan akan terhasil. Ini akan menghasilkan kesan putaran pada gegelung tersebut. Magnitud daya yang terhasil boleh ditingkatkan jika
arus ditambah, kekuatan medan magnet bertambah dan diameter konduktor yang lebih besar digunakan. Sekian saja dari saya, Nadia. Jumpa lagi di sesi yang lain.